الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, alhamdulillah. Kesemua kita mengetahui bahawa hari Jumaat adalah hari yang sangat berkat. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang sebaik-baik pancaran matahari adalah pada hari Jumaat. Hari ini ikhwatul iman telah diakui oleh semua kaum muslimin akan keberkatannya. Dan hari ini ikhwatul iman, Allah Jalla wa'ala memfardukan kepada kita pada waktu tengah hari untuk menunaikan salat Jumaat secara berjamaah. Kesemuanya ini ikhwatul iman mengandungi suatu makna dan hikmah yang sangat besar. Ikhwan, pada hari ini kita diberi ingat tentang hari yang besar, iaitu hari kita bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Ikhwan, hari-hari yang sedang kita lalu kesemuanya kecil, walaupun kadang-kadang kita menganggap masalahnya besar. Hari seorang isteri melahirkan anak, dia anggap besar oleh suami, dia anggap besar oleh ibu dan bapa kepada wanita yang melahirkan itu. Tetapi ikhwan, ada hari yang lebih besar daripada itu. Ada hari yang lebih menakutkan dan mengerikan daripada itu, iaitu hari insan dibawa bertemu dengan Allah. Insan dibawa bertemu dengan Allah. Sama ada insan dibawa bertemu dengan Allah dengan berlakunya kematian, ataupun ikhwan, Allah akan membawa insan hamba-hambanya bertemu dengannya dengan Allah melakukan kerosakan kiamat kepada bumi ini. Inilah yaumul asir, hari yang sangat susah dan menyusahkan. Inilah yaumut taghabun, inilah hari yang tak payah diragukan lagi. Ikhwan,
suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dengan para sahabatnya, baginda bertanya kepada para sahabat tentang hari yang gempar ini. Tahukah kamu apakah yang akan terjadi dengan insan, dengan manusia ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara tentang apa akan jadi pada malaikat, apa akan jadi pada jin, apa akan jadi pada binatang-binatang. Tetapi Rasulullah bertanya, tahukah kamu apakah yang akan terjadi kepada insan ketika terjadinya hari kiamat? Ikhwan, para sahabat kesemuanya menunduk mata mereka. Menunduk mata mereka. Mendengar pertanyaan yang besar dan gempar ini, sebahagian para sahabat menunduk mengambil kain serbannya, menutup kepalanya, dan terdengar suara tangisan daripada dalam kain serban itu. Baginda bertanya, apakah yang akan terjadi kepada manusia apabila Allah tiup sangkakala? Para sahabat menyatakan, Allah dan Rasulnya lah yang maha mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Allah. Baginda membacakan ayat Allah. Kata baginda, Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Narun hamiyah. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-qari'ah mal qari'ah. Malapetaka yang besar, kehancuran yang besar, peristiwa yang menggemparkan. Ikhwan, inilah suatu hari di mana insan akan berhadapi. Yang besar, yang kecil, yang sombong, yang angkuh, yang takabur akan melihat tragedi ini. Semoga Allah melindungi mata-mata dan hati-hati mukmin daripada melihat hari yang sangat dahsyat ini. Semoga Allah menyelamatkan mukmin daripada menyaksikan malapetaka yang dahsyat ini. Tetapi mata-mata yang sombong, mereka layak melihat hari ini. Ketika dua tapak kaki mereka menginjak bumi Tuhan, mereka terlupa bumi ini kepunyaan Tuhan dan Tuhan boleh merosakkan bila-bila masa. Ketika mereka membina kehidupan, mereka alpa dan ghafil terhadap Allah itu, tidak pernah lalai daripada apa yang mereka kerjakan. Inilah hari bertemu buku dengan ruas, ikhwan. Al-qari'ah, peristiwanya menggemparkan. Peristiwanya menyebabkan mata-mata orang-orang kafir, mata-mata orang sombong terbelalak, ikhwan. Terbelalak sehingga tidak boleh kejip matanya. Peristiwa yang menggemparkan ini telah melanda kehidupannya. Kemajuan, kemakmuran, harta, kekayaan dibina bertungkus lumus, ikhwan. Tiba-tiba, tidak sampai satu saat, berlakulah malapetaka yang besar ini. Al-qari'ah, peristiwa yang menggemparkan. Mal qari'ah, apa yang kamu tahu tentang peristiwa besar ini? Kita tidak tahu apa-apa, ikhwan. Kita hanya meramalkan, tetapi Allah tidak meramalkan, tetapi menentukan. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Apa yang kamu tahu? Dengan jalan apa kamu tahu peristiwa ini akan berlaku? Dengan jalan apa kamu tahu? Menempelak insan dipanggil istifham di atas ta'zim dan tafkhim, untuk memberitahu kepada insan peristiwa yang besar
tetapi dengan istifham, dengan pertanyaan menghina manusia, memberi kehinaan pada manusia. Apa yang kamu tahu tentang kiamat? Kamu tidak tahu apa-apa tentang kiamat. Allah berfirman, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Inilah ikhwan, inilah hal insan. Yang baginda bertanya kepada sahabat, apa akan terjadi pada insan kalau kiamat terjadi? Para sahabat tidak boleh menggambar dan membayangkan. Inilah harinya ikhwan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Apabila malapetaka ini melanda ikhwatul iman, apabila malapetaka ini melanda dunia ini, apa akan jadi dengan manusia? Yauma, pada hari itu, yakunun nas, jadilah manusia, keadaan manusia kal farashil mabthuth, seperti mana kupu-kupu yang berterbangan, tidak ada hala tuju. Subhanallah ikhwatul iman. Tidak cukup takat itu ikhwan, Allah menyebut di dalam ayatnya, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdas ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da' yaqulul kafirun hadha yawmun asir. Allah menyatakan pada hari itu khusya'an absaruhum, pandangan mata orang-orang kafir, orang sombong, kesemuanya pakat menunduk tanda kehinaan. Yakhrujuna minal ajdath, dibongkar, yang sombong berada dalam kubur, dibongkar, ingin dilihat kesombongannya. Ketika itu kata Allah, ka'annahum jaradun muntashir, mereka jadi lebih teruk daripada rama-rama yang berterbangan. Mereka akan bangkit seperti mana jarad, belalang-belalang yang keluar dengan begitu banyak, muntashir, dalam keadaan bertebaran, tidak ada hala tuju. Muhti'ina ila da', mereka akan bersegera pergi kepada tempat mereka diseru. Yaqulul kafirun, perkataan orang kafir pada hari itu, hadha yaumun asir, telah datanglah hari yang sangat menyusahkan kita. Subhanallah ikhwan. Ketika itu Allah Rabbul Izzah, ketika itu Allah Al-Malik Al-Qahar bertempelak. Di mana raja-raja? Limanil mulk yaum. Di mana raja-raja? Di mana orang yang sombong? Di mana orang yang angkuh dan takabur? Di mana orang yang telah keras tulang belakangnya untuk rokok dan sujud kepada Allah? Aina fa aina tazhabun? Kemana kamu akan pergi dan melarikan diri? Yaqulul kafirun, orang kafir menyatakan, hadza yaumun asir, inilah hari kecelakaan, inilah hari kecelakaan untuk kita. Ikhwatul iman, Allah menyatakan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, insan akan berada dalam keadaan tidak tentu hala. Apabila datang hari yang besar ini, insan berada dalam keadaan tidak tentu hala. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Bukan kata insan, Allah memberi perumpamaan makhluk yang lebih kuat daripada insan, bukit bukau. Datang angin, tidak berganjak bukit bukau. Datang banjir, tidak berubah bukit bukau. Kilat memandah ke bukit, disitulah bukit. Datang halilintar, disitulah bukit. Allah menyatakan bukit yang begitu dahsyat pada hari itu, kata Allah Jalla wa'ala, kal'ihn, kal'ihn. Al-ihn, orang Arab tahu apa dia al-ihn ni, iaitu kapas-kapas yang dibuat baju, as-suf, kapas-kapas kasar yang dibuat baju. Bukit menjadi ampung dan ringan seperti kapas. Dengan mudah Allah merosakkan makhluk yang besar ini. Siapa manusia ikhwan? Siapa insan? Allah mencabar dalam ayat ini golongan kafir yang sombong. Mudah-mudahan tidak ada orang Islam yang dicabar di dalam ayat ini ikhwan.
Hari itu kata Allah, wa takunul jibal, hari itu bukit-bukit yang kuat-kuat, gunung-gunung yang kuat-kuat, kal'ihnil manfush, kal'ihnil manfush, akan jadi seperti kapas-kapas daripada yang kasar dibuat baju ini, seperti dalam keadaan dibawa oleh angin begitu sahaja. Subhanallah, ikhwatul iman. Apabila Nabi SAW membacakan ayat ini, di kalangan para sahabat kesemuanya menangis, menyebabkan tangisan itu walahum khanin, menyebabkan hidung mereka jadi berdengung kerana menahan tangisan. Ikhwatul iman, kenapa Allah melakukan hal itu, ikhwan? Kenapa Allah menjadikan manusia seperti itu? Maka Allah menjawab, fa amma man thaqulat mawazinuh, fa amma man thaqulat mawazinuh, akan ditimbang amal manusia ini, akan dihisab amal manusia ini, akan dilihat amal manusia ini. Inilah hari manusia akan melihat amalnya. Hari ini adalah hari insan akan melihat kerja buatnya, ikhwan. Fa amma man thaqulat mawazinu, sesiapa yang ditimbang amalnya dan terbukti amal baiknya begitu banyak, ikhwan, maka Allah menyatakan fahuwa fi 'aishatir radiyah, fahuwa fi 'aishatir radiyah, dia akan mendapat suatu aisyah, suatu kehidupan radiyah yang sangat dia redha, gembira dan menyukakan hati. Ini Allah menyebut dengan bahasa yang begitu indah kepada orang-orang yang mukmin. Tetapi ikhwan, Allah mula menempelak orang-orang kafir dengan bahasa yang begitu kasar. Fa amma man khaffat mawazinu, sesiapa yang ringan kebajikannya, ditimbang, dihisab, dilihat, dibaca, dikira, tiba-tiba khaffat mawazinu. Kata Ali bin Abi Talib, mudah-mudahan inilah timbangan orang kafir, bukan timbangan orang Islam. Mudah-mudahan inilah timbangan orang kafir, didapati sedikit amal baiknya. Allah menempelak dengan bahasa yang begitu menyayat hati. Fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu hawiyah. Orang Arab tahu ummu ini adalah ibu, maka Allah menyatakan fa ummuhu, ibu tiri kamu adalah neraka jahanam. Subhanallah, Allah menempelak orang kafir ini. Hari inilah hari kamu bertemu dengan pak tiri dan mak tiri. Fa ummuhu hawiyah, ibu kamu adalah neraka jahanam. Na'udzubillah. Allah menempelak, menghina, memaki, mencerca orang-orang kafir kerana mereka tidak mukmin kepada Allah. Fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu hawiyah. Kata ulama tafsir, famasiruhu ila nar, maksud Tuhannya ialah tempat yang akan disediakan, yang akan dia berbaring, yang akan dia berpusing ke kanan dan ke kiri, tempat yang akan memeluknya seperti mana ibu memeluk anak, adalah neraka hawiyah, adalah neraka hawiyah. Fa ummuhu dengan makna mustaqar, tempat yang akan dia kekal, tempat yang tidak akan diubah lagi, adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, kamu tahukah apa dia neraka hawiyah? Kamu ada ilmukah apa dia hawiyah? Kamu tahukah apa dia hawiyah? Narun hamiyah, narun hamiyah. Ma hiya nar, narun hamiyah. Itulah tempat yang dinyalakan api.
Kata para ulama tafsir, sifatnya seperti ibu menarik anak. Apabila dinyalakan api neraka itu, dia mengenjola sehingga ke atas, dia mendidih di bawahnya. Apabila ahli neraka dibuang, dia menyentap ahli neraka masuk ke dalam dasarnya, dan dia melambung naik ke atas seperti ibu dengan anaknya. Tetapi ibu ini sangat tidak bertimbang rasa dengan anaknya. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kamu akan dibakar. Api neraka itu ketika dinyalakan dia begitu galak naik ke atas. Ketika dibuang ahli neraka ke dalamnya, dia menyentap ahli neraka ke dalam dengan suaranya, dengan tangisannya. Ketika dia membakar dengan api yang sangat dahsyat. Kata Ibnu Abbas, neraka Hawiyah ini adalah neraka yang membakar otak ahli neraka. Dia masuk ke dalam otak ahli neraka dan dia membakar ahli neraka. Ketika itu dia membuang ahli neraka naik ke atas, dan dia menyambut, dibawa ke dalam neraka. Inilah keadaan ibu yang sedang melayan anaknya. Inilah ibu yang tidak baik dengan anak, dan untuk orangnya ringan amalannya. Setelah Tuhan memberi berpuluh tahun untuk dia bertaubat dan beristighfar, famasiruhu ilan nar. Inilah tempatnya layak untuknya. Ikhwatul iman, Nabi SAW menyebut kepada para sahabat dengan tangisan air matanya. Kata Nabi, narukum hadhihi yuqidu banu Adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Nabi menyatakan, sesungguhnya api yang sedang kamu lihat di dunia ini, yang dapat kamu manfaatkan, yang dapat anak Adam manfaatkannya, adalah satu juzuk daripada 70 juzuk daripada kehangatan neraka Jahannam. Api yang sedang kita melihat di dunia ini, dapat kita ambil manfaatnya, masaknya, dapat membakar. Kata Nabi, ini adalah satu juzuk daripada 70 juzuk api neraka Jahannam. Para sahabat berkata pada Nabi, wallahi in kanat lakafiyatu ya Rasulullah, satu juzuk daripada 70 juzuk ini sudah cukup membinasakan kehidupan kami ya Rasulullah. Kata Nabi, fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kullaha mithlu fihi al-haq wa huqa lil mizan yakunu fihi al-haq an yakuna thaqila. Nabi menyatakan kepada para sahabat, manakala di hari akhirat manusia akan bertemu dengan semua juzuk yang baki itu, yang masih berbaki itu manusia akan lihat di hari akhirat. Ketika ditimbang di Al-Mizan, manusia dapat melihat neraka. Ketika melintas jambatan Sirat, manusia boleh melihat neraka. Ketika berada di mahsyar, manusia boleh melihat neraka. Kiri, kanan, depan, belakang dia dikepung oleh neraka Allah. Fasta'inu billahil azim. Hanya Allah sahajalah yang sangat mampu menolong hamba-hambanya. Ikhwatul iman, semoga Allah melindungi kita ikhwan daripada penyudah yang sangat dahsyat dan mengerunkan ini. Hari insan akan jadi seperti belalang yang berterbangan adalah kepastian, adalah suatu kebenaran. Karena itu ikhwatul iman, tidak patut kita menjadi insan yang sombong dan takabur. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إخوة الإيمان أعزكم الله وأحبكم في الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah ikhwan, satu daripada kurnia dan nikmat Allah ialah Allah masih memberi kepada kita teguran dan nasihat ketika telinga, mata dan hati mampu berfungsi. Ini adalah nikmat daripada Allah. Ketika seorang manusia dimasukkan ke hospital, ke dalam bilik yang bernama ICU, apakah nasihat teguran yang boleh kita berikan kepadanya? Itu adalah hari yang sudah terlambat, ikhwan. Inilah harinya. Dengan umur yang berbaki 60, 70, 40, 30, 20-an, telah datanglah peringatan demi peringatan. Allah menyatakan, wa kaifa azabi wa nuzur. Bagaimana pandangan kamu tentang azab aku dan peringatan aku? Wa kaifa azabi wa nuzur. Bagaimana pandangan kamu tentang azab aku dan peringatan aku? Subhanallah ikhwan. Inilah masa dan harinya. Inilah saatnya ikhwan. Telah datang. Telah datang. Tapi kalau insan menolak kesemuanya ini ikhwan, maka insan akan berhadapan dengan suatu ayat yang Allah Ta'ala sebutkan, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takathur, hei manusia. Mukhalafah ayat bermakna hei manusia, apa lagi yang kamu nak dalam hidup ini yang ingin kamu perbanyakkan? At-takathur, apa lagi yang kamu mau wahai manusia? Harta telah ku beri. Dahulu bumi tidak ada, kamu tidak mampu hidup tanpa bumi, aku jadikan bumi pada kamu. Setelah aku jadikan bumi, kamu tidak mampu hidup di atas bumi, tidak ada ayam, aku jadikan ayam. Kamu tidak boleh hidup dengan bumi dan ayam tanpa tumbuhan, aku beri tumbuhan. Tidak cukup kamu perlu kepada binatang-binatang, aku jadikan haiwan. Tidak cukup kamu memerlukan pembesaran, aku beri kamu kemajuan. Alhaakumut takatsur, apa yang kamu tunggu lagi ni? Hatta zurtumul maqabir. Adakah sehingga kamu diusung dengan terpaksa ke makam kamu, ke tanah-tanah pemakaman, kamu akan disimpan di sana? Hatta zurtumul maqabir. Adakah kamu menunggu makabir, tanah perkuburan, sehingga kami paksa kamu ziarah ke sana? Subhanallah ikhwan. Inilah ayat yang selalu kita baca ikhwan, tapi kita kurang berhubung dengan ayat ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Allah katakan jangan begitu, jangan berkelakuan begini, jangan berkelakuan begini. Allah bertanya di dalam Al-Quran ketika arak, judi, bertenung nasib diharamkan, maka Allah bertanya, fahal antum muntahun, fahal antum muntahun, bila lagi akan kamu tinggalkan perkara-perkara ini? Bila lagi akan kamu tinggalkan? Kalau bukan sekarang masanya, bila lagi? Hatta zurtumul maqabir. Allahu akbar. Ikhwan, saya berpesan kepada diri saya dan antum sekalian, saudaraku seiman dan seaqidah, wahai bangsaku, apa-apa yang telah Islam buang, jangan kita kutip dan ambil dalam hidup ini ikhwan. Saya berpesan ikhwan, wahai bangsaku, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang Melayu, orang-orang Islam, apa yang kita dapati Islam buang, apa yang Islam kata sampah, apa yang Islam pandang jejek, jangan kita kutip ikhwan.
Islam buang arak, arak itu sampah, jangan kutip arak, ikhwan. Islam telah buang judi, jangan kutip judi, ikhwan. Islam buang permusuhan, Islam buang kebencian, Islam buang bertendung nasib, berdukun, berbomoh, semuanya Islam buang. Jangan kutip dalam tong sampah, ikhwan. Ini barangnya merosakkan insan. Apabila Islam datang, Islam mengkuburkan jahiliyah. Di atas timbunan jahiliyah dibina akidah Islam. Jangan kita korek lubuk jahiliyah, ikhwan. Kesombongan Islam buang. Tidak patut Muslim itu sombong, ikhwan. Tidak patut, ikhwan. Apa yang nak disombongkan? Hari kiamat kita akan jadi seperti firash, seperti kekatu, seperti rama-rama, seperti belalang yang berterbangan. Apa kehebatan kita ada? Ikhwan, hatta zurtumul maqabir. Hari kalau tidak bertemu dengan kiamat, zurtumul maqabir, diusung dengan paksa, dibaca dengan sirah zurtumu. Zurtumu bermakna kamu dipaksa ziarah. Tidak ada mayat, tidak ada mayat manusia orang akan biar di rumah lebih daripada 2 hari 3 hari. Orang tidak mau. Walaupun mayat itu menjerit, jangan tanam aku, jangan tanam aku, tidak ada waris akan biar mayat itu. Zurtumul maqabir, kamu dipaksa ke tanah perkuburan. Insan tidak memiliki apa-apa, ikhwan. Datanglah kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah min qabli an ya'tiyakumul azab summa la tunsarun. Datang kepada Allah. Datang kepada Allah. Serah diri kepada Allah. Sebelum datang hari di mana kita datang kepada Allah, Allah tidak akan menerima kedatangan itu. Supaya ikhwatul iman kita mendapat pelajaran dan peringatan daripada ayat-ayat Allah. Berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sesiapa yang berselawat kepada Nabi dengan 1 selawat, Allah Ta'ala berselawat kepadanya dengan 10 selawat. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana hayyi lana min amrina rashada. Ya Rabbana hayyi lana min amrina rashada. Rabbana ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah li zikrillah.